Malaysia amat terkenal dan pelbagai tempat pelancongan, terutamanya melibatkan bandar yang bersejarah. Melaka merupakan salah satu pilihan pusat pelancongan yang ingin ditetangi. Menurut sejarah Melayu, pada tahun 1400, para mesuara telah membuka sebuah negeri yang bernama Melaka. Nama Melaka berasal dari jenis pokok di mana para mesuara dan pengikutnya beristirahat setelah berburu. Para mesuara telah mengangkat dirinya sebagai Raja Iskandar Shah dan mengatur pemerintahan seperti Kerajaan Sriwijaya. Perkembangan negeri Melaka telah membuatkan Melaka sebagai tempat pelancongan sama ada pelancong dalam negara maupun luar negara datang ke Melaka. Pelancongan memainkan peranan yang penting dalam sektor perkhidmatan yang memberikan sumbangan yang signifikan kepada pendapatan negara. Hal ini secara tidak langsung telah menimbulkan usaha untuk memperkukuhkan aktiviti pelancongan dengan menerapkan pelbagai langkah dalam memperkenalkan Melaka kepada dunia luar. Kebanyakan pelancong juga ingin melancong ke Melaka kerana keunikan makanan yang terdapat di Melaka. Asam pedas adalah salah satu hidangan khas dari Melaka yang sangat terkenal di Malaysia. Keunikan asam pedas Melaka terletak pada kombinasi rempah yang digunakan yang memberikan rasa yang unik dan perbezaan terhadap asam pedas di tempat lain. Masakan ini membuatkan pelancong berasa kecewa apabila tidak dapat lagi merasai keunikan makanan seperti di Melaka telah pulang ke kampung halaman. Hal ini membuatkan penciptaan makanan sedia dimakan atau makanan kantung retak dicipta. Makanan kantung retak atau makanan siap dimakan merupakan makanan yang telah diproses dengan suhu yang tinggi dan ditempatkan dalam kantung atau bekas tahan panas iaitu retak posh untuk memastikan ketahanan makanan tersebut. Proses ini membuatkan makanan tersebut dapat disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama. Saya akan menerangkan mengenai penyataan masalah dalam kajian ini mengenai etnosentrisme, imej dan kepercayaan makanan yang mempengaruhi jualan makanan sedia dimakan. Etnosentrisme adalah fenomena di mana individu atau kumpulan memandang budaya atau kumpulan etnik mereka sebagai sesuatu yang lebih baik daripada budaya atau kumpulan etnik lain. Hal ini menyebabkan etnosentrisme boleh menjadi penghalang penting dalam penerimaan atau penggunaan produk makanan etnik dalam kantung retot. Individu akan cenderung untuk lebih memilih makanan dari budaya atau kumpulan etnik mereka sendiri kerana kesetiaan kepada identiti dan nilai-nilai budaya mereka. Selain itu, imej makanan juga memainkan peranan yang penting. Hal ini kerana sekiranya produk makanan sedia dimakan dalam kantung retot mempunyai pandangan yang negatif seperti rasa, kualiti atau kesesuaian boleh menjadi penghalang besar dalam pendorong pembelian dan merosakkan imej makanan tersebut. Oleh itu, aspek seperti kekemasan yang menarik, maklum balas yang positif dan pengguna serta strategi pemasaran yang menekankan kualiti, keunikan dan kemudahan penggunaan produk boleh membentuk imej yang lebih baik dan meningkatkan daya tarikan produk tersebut di pasaran. Oleh kerana itu, peranan etnosentrisme, imej serta kepercayaan makanan merupakan faktor penting yang dapat pengaruhi keputusan pembelian pelancong terhadap produk makanan etnik dalam kantung retot. Strategi pemasaran yang mempentingkan kedua faktor ini dapat meningkatkan daya tarik dan tingkat pembelian produk tersebut di kalangan pelancong. Persoalan kajian ini ialah, yang pertama, sejauh manakah imej makanan etnik mempengaruhi minat dan kecenderungan pelancong untuk membeli produk hidangan sedia dimakan dalam kantung retot. Yang kedua, sejauh manakah etnosentrisme masih berlaku dalam kalangan pelancong. Yang ketiga, adakah kepercayaan makanan seperti kualiti, kemudahan penggunaan kantung retot dan kesesuaian dengan cita rasa pelancong mempengaruhi keputusan pembelian makanan sedia dimakan dalam kantung retot. Yang keempat, apakah niat pelancong dalam membeli hidangan sedia dimakan terutamanya di negeri Melaka.
terdapat 4 objektif dalam kajian ini. Kajian pelaporan ini dijalankan adalah untuk mencapai objektif berikut. Yang pertama, mengenal pasti niat pelancong dalam membeli hidangan sedia dimakan, terutamanya di negeri Melaka. Yang kedua, mengkaji kepercayaan pelancong terhadap makanan sedia dimakan yang mempengaruhi pembelian jualan makanan sedia dimakan dalam kantung retort. Yang ketiga, mengkaji etnosentrisme yang masih berlaku dalam kalangan pelancong. Yang keempat, menganalisis kepentingan imej makanan dalam pembelian makanan sedia dimakan. Terdapat 3 hipotesis kajian dalam kajian ini. Hipotesis pertama ialah hipotesis no, iaitu tidak terdapat hubungan antara etnorisme pelancong dengan niat membeli. Hipotesis alternatif yang pertama ialah terdapat hubungan antara etnorisme pelancong dengan niat membeli. Hipotesis no kedua ialah tidak terdapat perbezaan antara gambaran makanan dengan niat membeli. Hipotesis alternatif kedua ialah terdapat perbezaan antara gambaran makanan dengan niat membeli. Manakala hipotesis nol yang ketiga ialah tidak terdapat pengaruh kepercayaan jenama dengan niat membeli. Hipotesis alternatif yang ketiga ialah terdapat pengaruh antara kepercayaan jenama dengan niat membeli. Seterusnya, bagi bahagian metodologi kajian ini, akan dibahaskan secara terperinci mengenai reka bentuk kajian, sampel kajian dan persampelan, serta kaedah pengumpulan data yang digunakan. Pendekatan kuantitatif sebagai kaedah utama untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Pendekatan ini memberikan kelebihan dalam menyediakan penelitian yang sistematik dan objektif terhadap hubungan antara pemboleh ubah yang diukur. Dengan menggunakan reka bentuk kuantitatif, data dapat dikumpulkan dalam bentuk angka dan ianya membolehkan analisis statistik untuk mengenal pasti corak dan trend dalam data. Bagi sampel kajian dan persampelan, sampel kajian ini terdiri daripada 61 responden yang pernah mengunjungi negeri Melaka dan mungkin terlibat dalam pembelian produk etnik hidangan sedia untuk dimakan yang dijual di dalam kantong retort. Penggunaan kaedah persampelan rawak ini memastikan peluang untuk seseorang individu itu untuk dipilih adalah adil dan menyeluruh yang berasal dari pelbagai lapisan pengunjung negeri Melaka. Pergi pula kepada kaedah pengumpulan data. Borang soal selidik digunakan sebagai instrumen utama untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan daripada semua responden. Borang soal selidik ini dirangka untuk menyelidik peranan etnosentrism dan imej makanan terhadap sikap pembelian pelancong pada produk etnik hidangan sedia untuk dimakan yang dijual dalam kantung retort. Semua soalan dan data yang diminta dalam borang soal selidik ini dirancang dengan teliti untuk mencapai objektif kajian dengan sebaik mungkin. Borang soal selidik ini akhirnya disebarkan dalam bentuk Google Forms secara atas talian. Setelah selesai pengumpulan data melalui borang soal selidik yang dijalankan secara atas talian, pengkaji akan memastikan proses pengumpulan data dilaksanakan secara sistematik. Seterusnya, data sedia untuk dianalisis dengan cara dimasukkan ke dalam perisian SPSS dan dikodkan mengikut cara yang sepatutnya. Dalam aspek pilihan jawapan pula, kaedah skala Likert telah pun digunakan. Skala ini membolehkan responden memberikan pandangan mereka dengan menggunakan penilaian dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju.
statistik dalam analisis data pula. Terdapat dua jenis statistik utama yang digunakan, iaitu statistik deskriptif dan statistik inferensi. Statistik deskriptif membantu dalam memahami dan menyajikan data secara berkesan, manakala statistik inferensi pula membantu dalam membuat ramalan dan kesimpulan tentang keseluruhan kumpulan data. Baiklah, seterusnya saya akan menunjukkan cara untuk memasukkan semua maklumat yang telah diambil dari semua responden melalui Google Form, dan seterusnya saya akan memasukkan semua itu ke dalam SPSS. Langkah pertama adalah kita akan membuka Google Form yang telah kita buat dan yang telah diedarkan. Di sini dapat kita lihat kesemua soalan dan semua respon yang telah diberikan oleh responden. Dapat kita lihat jumlah responden ialah 61 responden. Baiklah, seterusnya untuk kita akan memuat turun ini dalam bentuk CSV. Kemudian buka file yang telah kita muat turun dalam bentuk CSV. Setelah itu dapat kita lihat di sini terdapat timestamp dan ianya tidak diperlukan, oleh itu perlu dibuang. Sebelum memasukkan semua ini ke dalam SPSS, perlu kita pastikan bahawa tidak ada petak yang kosong. Terusnya pergi ke file Save As sebagai Excel Workbook. Setelah itu buka SPSS kita. Pada peringkat ini kita akan memilih file yang telah kita simpan dalam bentuk Excel. Baiklah, di sini dapat kita lihat kesemua jawapan-jawapan responden telah pun dapat dipindahkan ke dalam SPSS. Langkah seterusnya adalah untuk kita mengubah semua ini dalam bentuk angka. Baiklah, di sini dapat kita lihat kesemua jawapan responden telah pun berjaya dimuat naik, dimasukkan ke dalam SPSS, dan dapat kita lihat langkah seterusnya adalah mengubah semua jawapan yang dalam bentuk ayat kepada angka. Kerana dalam SPSS kita hanyalah menggunakan angka. Semua yang berada di sini akan ditukar sesuai dengan keinginan untuk meneruskan penganalisisan di dalam SPSS.
Seterusnya saya akan menerangkan mengenai frekuensi. Frekuensi ini dijalankan ke atas boleh ubah ketika. Contohnya jantina dan umur. Ujian ini dijalankan untuk mengetahui peratus dan kajian yang telah dilakukan. Seterusnya, saya akan menunjukkan prosedur dalam menjalankan frekuensi. Yang pertama ialah memilih analyze dan yang kedua ialah descriptive statistik ialah frekuensi. Apabila frekuensi telah timbul, maka masukkan maklumat-maklumat seperti jantina, umur, kewarganegaraan dan maklumat berkaitan lain yang mengandungi skala Gerd. Setelah masukkan ke semua maklumat, tekan OK pada kotak tersebut. Seterusnya, kita akan mendapat atau memperolehi maklumat yang diinginkan. Berdasarkan jadual di atas, majoriti yang menjawab soal selidik adalah perempuan dengan 41 orang responden bersamaan 67.2%. Manakala 20 orang responden dengan 32.8% adalah daripada lelaki, menjadikan jumlah keseluruhan adalah 61 orang responden. Kekerapan kumpulan umur yang menjawab soal selidik dipelopori oleh mereka yang berusia 20 hingga 9 tahun dengan 24 orang bilangan responden, diikuti dengan 50 hingga 59 tahun dengan peratusan 24.9%. Manakala mereka dalam kalangan 30 hingga 39 dan 40 hingga 49 serta melebihi usia 60% memiliki kekerapan sebanyak 9, 10 dan 3 orang responden sahaja. Kesemua responden merupakan warga negara 100%. Jumlah kunjungan responden ke Melaka yang tertinggi adalah merupakan kunjungan kali kelima, iaitu seramai 21 orang dengan peratusan 34.4%. Manakala yang paling rendah adalah kunjungan kali keempat, iaitu seramai 7 orang dengan peratusan 11.5%. Selain itu, kunjungan responden ke Melaka pada kali pertama dan kali kedua adalah sama, iaitu seramai 10 orang dengan peratusan 16.4%, diikuti dengan kunjungan kali ketiga, iaitu seramai 13 orang dengan peratusan 21.3%. Berdasarkan analisis deskriptif di atas, didapati bahawa responden yang telah membuat kunjungan terakhir ke Melaka pada 3 tahun adalah paling tinggi seramai 28 orang dengan peratusan 45.9%. Manakala responden yang berkunjung pada 2 tahun lalu adalah paling rendah, iaitu dengan mencatatkan seramai 2 orang dengan peratusan 3.3%. Seterusnya, responden yang berkunjung pada tahun ini iaitu seramai 25 orang bersamaan 41.0%, diikuti dengan kunjungan responden pada setahun lalu seramai 6 orang dengan peratusan 9.8%. Melalui jadual di atas adalah berkaitan dengan tujuan utama kunjungan responden ke Melaka. Hasil data terhadap jumlah kunjungan yang tertinggi adalah bertujuan untuk percutian, iaitu sebanyak 54.1% bersamaan 33 orang, manakala tujuan responden untuk bisnes adalah 1.6% bersamaan 1 orang. Bagi tujuan untuk makanan dan minuman serta lain-lain pula, masing-masing dengan peratusan 3.3% bersamaan 2 orang dan 14.8% bersamaan 9 orang. Berdasarkan jadual di atas menunjukkan bahawa responden yang berkunjung ke Melaka bersama keluarga atau saudara mara mencatatkan jumlah yang paling tinggi, iaitu seramai 47 orang bersamaan 77.0%. Manakala kunjungan responden secara bersendirian adalah paling rendah, iaitu seorang dengan peratusan 1.6%. Seterusnya, kunjungan responden bersama pasangan dan lain-lain mempunyai jumlah yang sama, iaitu seramai 4 orang dengan peratusan 6.6%. Selain itu, kunjungan bersama rakan adalah seramai 3 orang bersamaan 4.9%, diteruskan dengan kunjungan rakan bisnes seramai 2 orang dengan peratusan 3.3%.
Daripada jadual di atas menunjukkan bahawa penginapan di hotel atau resort ketika kunjungan responden ke Melaka adalah paling tinggi, iaitu seramai 23 orang bersamaan 37.7%, manakala penginapan responden yang paling rendah adalah menginap di villa dan lain-lain, iaitu seramai 3 orang bersamaan 4.9%. Seterusnya, seramai 7 orang bersamaan 11.5% yang menginap di hotel bajet atau motel. Selain itu, responden menginap di rumah tamu atau inap desa mencatatkan jumlah seramai 11 orang bersamaan 18.0%, diikuti seramai 14 orang bersamaan 23.0% responden yang menginap di kediaman rakan atau saudara. Jadual di atas menunjukkan bahawa seramai 47 orang responden bersamaan 77% menjadikan Melaka sebagai destinasi pelancongan utama kunjungan, manakala 14 orang responden bersamaan 23% tidak menjadikan Melaka sebagai destinasi pelancongan utama kunjungan. Saya Nur Najah binti Maknur, nombor matrik 068358. Saya akan menerangkan mengenai kaedah ujian normaliti dalam SPSS. Kaedah yang digunakan ini untuk menguji kenormalan data, iaitu yang berkaitan dengan Kolmogorov-Smirnov, Shapirovic, skewness, kurtosis serta mean. Untuk run data, klik pada Analyze, pilih Descriptive Statistic, kemudian tekan Explore dan Variable pada Dependent Disk, iaitu EP, GM, KPCJ, NM. Kemudian klik pada Statistik. Pastikan outlines ditanda, seterusnya klik pada plots dan pastikan histogram dan normal plot ditanda. Kemudian klik pada option missing values sebagai exclude case listwise, kemudian klik pada continue dan tekan OK. Ini menunjukkan hasil daripada run data dalam ujian normaliti SPSS berdasarkan 4 pemboleh ubah, iaitu berdasarkan etnosentrism pelancong, gambaran makanan, kepercayaan jenama dan yang terakhir niat membeli. Sekian, itu sahaja daripada saya. Seterusnya, kita beralih kepada ujian normaliti. Ujian normaliti adalah merupakan satu metodologi kajian untuk mengenal pasti corak taburan data kajian sama ada yang diperolehi mempunyai taburan data normal atau tidak normal. Tujuan utama ujian normaliti dilakukan untuk menentukan ujian statistik yang sesuai dan tepat untuk menguji kesemua persoalan kajian ini berpandukan hasil ujian normaliti. Kaedah yang digunakan oleh pengkaji untuk menguji kenormalan data dalam kajian ini ialah Kolmogorov-Smirnov, Shapirovic, skewness dan kurtosis. Ujian normaliti disokong dengan graf iaitu histogram dan keberangkalian normal Q-plot bagi mengesahkan lagi data kajian bersifat normal atau tidak normal. Sebelum menerangkan dengan lebih lanjut berkenaan hasil dapatan ujian normaliti, pengkaji ingin mengatakan singkatan perkataan pemboleh ubah bebas dan pemboleh ubah bersandar yang digunakan dalam SPSS setelah dikomput. Pemboleh ubah pertama iaitu EP bermaksud bahagian C, etnosentrism pelancong. Pemboleh ubah kedua merujuk kepada GM iaitu bahagian D, gambaran makanan etnik, hidangan sedia untuk dimakan. Bagi pemboleh ubah ketiga adalah KPCJ, bahagian F, kepercayaan jenama. Manakala pemboleh ubah terakhir NM iaitu bahagian K, niat membeli. Jadual di atas membentangkan hasil daripada dua ujian, iaitu ujian Kolmogorov-Smirnov dan ujian Shapirovic. Hasil ujian Shapirovic terhadap pemboleh ubah etnosentrism pelancong EP dan gambaran makanan GM tidak melebihi nilai yang signifikan, iaitu 0.010 dan 0.008. Data menunjukkan pemboleh ubah kepercayaan jenama, KPCJ dan niat membeli NM juga tidak mendapati nilai signifikan seperti yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan nilai signifikan masing-masing hanya -0.001. Ini kerana jika nilai signifikan ujian Shapirovic adalah lebih besar daripada 0.05, dapat menunjukkan bahawa data itu adalah normal. Jika ia adalah di bawah 0.05, maka data tersebut ketara menyimpang daripada taburan normal. Oleh sebab itu, data bagi keempat-empat pemboleh ubah dikategorikan sebagai taburan data yang tidak normal. Rajah menunjukkan data pemboleh ubah bagi ujian skewness dan kurtosis. Data normal bagi skewness dan kurtosis adalah kosong tetapi dalam julat.
positif hingga negatif 2 masih lagi menunjukkan temuan data secara normal. Pada peringkat ujian skewness dan kurtosis dalam kajian ini, pengkaji mendapati nilai skor Z bagi pembuat ubah bersandar ethnocentrism pelancong EP dan niat membeli NM yang dicatatkan tidak normal itu masing-masing berada pada arah skewness 0.229 dan negatif 2.925, manakala kurtosis 2.457 dan 2.202. Ini menunjukkan bahawa nilai tersebut telah melebihi jurat antara positif hingga negatif 2. Seterusnya, pembalik ubah gambaran makanan GM mencatatkan data skewness dan kurtosis bagi nilai skor Z iaitu sebanyak 0.359 dan negatif 1.126, manakala pembalik ubah kepercayaan jenama KPCJ merekodkan data sebanyak 0.098 dan negatif 0.368. Kedua-dua pembalik ubah ini mempunyai nilai skor Z yang mencapai taburan data normal kerana skewness dan kurtosis masing-masing pada aras yang normal itu berada pada jurat antara negatif hingga positif 2. Secara keseluruhan, hasil analisis ujian skewness dan kurtosis menunjukkan keputusan data yang tidak normal kerana terdapat pembalik ubah yang tidak menepati syarat taburan data normal. Sekarang kita beralih kepada histogram bagi melihat normaliti data kajian. Berdasarkan graf histogram, corak taburan data pada pembalik ubah gambaran makanan dan kepercayaan jenama masih lagi menunjukkan taburan data yang normal kerana nilai skewness dan kurtosis mencapai pada aras antara negatif hingga positif 2. Kempencongan dan puncak graf kedua-dua ini masih lagi berada pada paras normal. Namun, terdapat pembalik ubah ethnocentrism pelancong dan niat membeli mempunyai taburan data yang tidak normal. Ini kerana pembalik ubah tersebut tidak memenuhi syarat data yang normal iaitu melebihi nilai skewness dan kurtosis. Akhir sekali, ujian normaliti data boleh dilihat melalui keberangkalian normal plot. Merujuk normal plot bagi setiap pembalik ubah di atas, terdapat beberapa item dalam graf yang menyimpang dari garisan, tetapi itu tidak bermakna graf itu tidak normal. Keadaan ini mungkin disebabkan oleh cara responden yang memilih jawapan dalam soal selidik. Seperti soalan yang sama dalam soal selidik ini mungkin ditafsirkan secara berbeza oleh responden yang berbeza. Hal ini telah menyebabkan penjadualan data yang tidak berada dalam strata yang stabil. Secara keseluruhan, ujian normaliti yang dilakukan terhadap pembalik ubah dalam kajian ini, pengkaji menyimpulkan bahawa corak taburan data kajian ini merupakan data yang tidak normal kerana terdapat beberapa pembalik ubah tidak memenuhi syarat kenormalan data. Jadi, pengkaji dapat menentukan analisis data pada peringkat seterusnya dan akan menganalisis data menggunakan ujian non-parametrik. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai analisis deskriptif. Jadual menunjukkan bahawa jumlah kunjungan responden ke Melaka yang tertinggi adalah merupakan kunjungan kali kelima, iaitu seramai 21 orang dengan pertusan 34.4%, manakala yang paling rendah adalah kunjungan kali keempat, iaitu seramai 7 orang dengan pertusan 11.5%. Berdasarkan analisis deskriptif di atas, didapati bahawa responden yang telah membuat kunjungan terakhir ke Melaka pada 3 tahun adalah paling tinggi, iaitu majoriti responden seramai 28 orang dengan peratusan 45.9%, manakala responden yang berkunjung pada 2 tahun lalu adalah paling rendah, iaitu dengan mencatatkan seramai 2 orang responden dengan peratusan 3.3%. Melalui jadual berikut adalah berkaitan dengan tujuan utama kunjungan responden ke Melaka. Hasil data terhadap jumlah kunjungan yang tertinggi adalah bertujuan untuk percutian, iaitu sebanyak 54.1%. Bersamaan 33 orang responden, manakala tujuan responden untuk bisnes pula adalah paling rendah dengan peratusan 1.6% bersamaan 1 orang. Seterusnya, jadual berikut menunjukkan bahawa responden yang berkunjung ke Melaka bersama keluarga atau saudara mara mencatatkan jumlah yang paling tinggi, iaitu seramai 47 orang bersamaan 77.0%, manakala kunjungan responden secara bersendirian adalah paling rendah, iaitu seramai 1 orang responden dengan peratusan 1.6%. Daripada jadual di atas menunjukkan bahawa penginapan di hotel atau resort ketika kunjungan responden ke Melaka adalah paling tinggi, iaitu seramai 23 orang bersamaan 37.7%, manakala penginapan responden yang paling rendah adalah menginap di villa dan lain-lain, iaitu seramai 3 orang responden bersamaan 4.9%. Jadual di atas juga menunjukkan bahawa seramai 47 orang responden bersamaan 77% menjadikan Melaka sebagai destinasi pelancongan utama kunjungan, manakala 14 orang responden bersamaan 23% tidak menjadikan Melaka sebagai destinasi pelancongan utama kunjungan.
Melalui jadual berikut, data menunjukkan nilai skor mean dan standard deviation bagi keseluruhan. Mean digunakan untuk menganggar taburan skor responden secara umum. Berdasarkan nilai skor mean bagi pemboleh ubah ethnocentrism pelancong adalah 3.16, manakala skor standard deviation mencatatkan nilai 0.670. Seterusnya, skor mean bagi gambaran makanan dan kepercayaan jenama masing-masing bernilai 3.86 dan 3.98 diikuti dengan standard deviation sebanyak 0.593 dan 0.570. Data skor mean bagi niat membeli adalah sebanyak 3.75 dan standard deviation merekodkan nilai 0.861. Jumlah skor mean bagi keempat-empat pembeli ubah ini ialah 3.69. Ini menunjukkan nilai mean 3.69 berada pada tahap baik bagi skor yang berada dalam skala 1 hingga 4. Hasil daripada standard deviation dalam kajian ini juga menunjukkan tindak balas yang konsisten daripada responden kerana nilai yang dicatatkan kurang daripada 1.0. Seterusnya, kebolehpercayaan dan kesahan. Kebolehpercayaan dapat ditakrifkan sebagai suatu nilai ukuran yang boleh dijadikan panduan untuk menentukan konsistensi skor sesuatu item. Kebolehpercayaan ni dia merangkumi evaluasi terhadap kepercayaan kita terhadap sumber atau informasi tertentu. Faktor seperti reputasi sumber, kebolehpercayaan penyedia informasi dan konsistensi data tu pun akan diambil kira. Contohnya, sumber yang terkenal dengan kebolehpercayaannya dan menyediakan data yang konsisten dapat dianggap lebih dipercayai berbanding dengan data yang lain. Dan menurut Howard Lee, merupakan suatu elemen penting dalam konsep kebolehpercayaan yang membawa maksud sekiranya sesuatu item yang sama diuji beberapa kali kepada subjek yang sama, namun pada selang masa yang berlainan, maka skor jawapan yang diberikan adalah tetap sama atau hampir sama. Maksudnya di sini, contohnya kita buat satu kajian beberapa kali lah kepada subjek yang sama tapi pada waktu yang berbeza, dan kemungkinan result atau keputusan yang kita akan dapat kemungkinan adalah sama ataupun berbeza, tak jauh beza, mungkin sedikit sahaja dan hampir sama. Itu untuk kebolehpercayaan. Untuk kesahan, kesahan ini merupakan ketepatan atau kebolehgunaan sesebuah instrumen yang membolehkan sesuatu data diinferenkan. Di sisi lain, kesahan ini melibatkan ketepatan dan kesesuaian data dengan realiti. Data yang sah adalah data yang tepat dan relevan dan mencerminkan keadaan yang sebenar. Metodologi penyelidikan yang digunakan, pemilihan sampel dan pematuhan terhadap standard kualiti adalah elemen yang memastikan kesahan sesuatu maklumat itu. Jadinya, untuk menyokong kebolehpercayaan dan kesahan, kita perlu memahami sumbernya, ukur reputasi dan memastikan data yang dikumpulkan bersifat tepatlah dan relevan dengan konteks yang dikaji. Perkara ini penting untuk memastikan integriti dan kualiti maklumat yang digunakan atau disampaikan. Jadi, untuk kita tengok kebolehpercayaan ataupun reliability, kita gunakan ni kita punya data dekat SPSS dan kita akan pergi ke analyze dan pilih skill. Okey, dekat skill ni kita boleh pilih reliability analysis sebabnya kita kan nak tengok kebolehpercayaan dia ataupun dia sama ada dia reliable ataupun tidak. Jadi tekan reliability analysis. Okey, untuk dekat sini kita perlu pilih 3 independent variable dan 1 dependent variable ataupun 3 IV, 1 DV. Jadi kita punya IV adalah EP ataupun ethnocentrism pelancong. Seterusnya gambaran makanan, masukkan dekat items ni, dan KPCJ ataupun kebolehpercayaan jenama. Dan kita punya dependent variable
dan NM kita adalah niat membeli. Okey. Jadi tekan kepada statistik, klik item, skill if item delete dan tik pada correlation juga continue. Dan untuk skill label, sebabkan kita nak cari kepercayaan atau reliability, kita letak reliability. Lepas tu tekan OK. Jadi dekat sini dia akan keluar semualah yang kita dah masukkan tadi. OK. Dan untuk kat sini analisis data ni akan diterangkan dekat laporan. Okay, untuk Chromebase Alpha, perkali Chromebase Alpha ni dihasilkan oleh Lee Chromebase pada tahun 1951. Chromebase Alpha ni digunakan untuk mengukur kebolehpercayaan atau konsistensi dalaman. Kebolehpercayaan ni, kita ukur kebolehpercayaan ni adalah untuk kita tahu sejauh mana ujian tu mengukur sesuatu konstruk. Contohnya, kumpulan kami ni pilih untuk buat kajian tentang peranan etnosentrism dan imej makanan terhadap tingkat pembelian pelancong pada produk etnik hidangan sedia untuk dimakan dalam kantong retort untuk mengkaji kepuasan pelanggan. Dan jadinya, Chromebase Alpha ni, kebolehpercayaan yang tinggi ni maksudnya item-item dalam survey tu betul-betul mengukur kepuasan pelanggan lah. Manakala kebolehpercayaan yang rendah maksudnya dia ukur sesuatu yang lain daripada kepuasan pelanggan. Kalau tengok dekat pemboleh ubah EP ni ataupun pemboleh ubah etnosentrism pelancong, nilai Chromebase Alpha untuk etnosentrism pelancong ni adalah sebanyak 0.79, di mana dia merupakan kebolehpercayaan yang tinggi. Dan kenapa kata dia ni kebolehpercayaan yang tinggi? Sebabnya dia punya nilai ni lebih daripada 0.5. Tapi kalau nilai Chromebase Alpha ni kurang daripada 0.5, bermaksud nilai kebolehpercayaan dia rendah. Lepas tu, kalau pemboleh ubah GM ataupun gambaran makanan ni adalah sebanyak 0.885 yang mencatatkan nilai tertinggi. Jadi jelas menunjukkan bahawa majoriti responden ni memahami soalan yang diberikan kepada mereka. Seterusnya, untuk pemboleh ubah KPCJ ataupun kepercayaan jenama, nilai kebolehpercayaan Chromebase Alpha ni tinggi, iaitu 0.954 dan menunjukkan instrumen yang digunakan ni adalah sangat sesuai untuk menilai IUV, iaitu untuk nilai kebolehpercayaan bagi kepercayaan jenama. Dan yang terakhir, untuk pemboleh ubah NM iaitu niat membeli, instrumen kajian mempunyai nilai kebolehpercayaan Chromebase Alpha yang tinggi dengan nilai sebanyak 0.950. Bermaksud instrumen yang digunakan adalah sangat sesuai untuk menilai DV iaitu kebolehpercayaan niat membeli. Kalau Chromebase Alpha ni, kalau nilai Chromebase Alpha terlalu tinggi, ada kemungkinan item-item kita mempunyai korelasi yang tinggi antara satu sama lain. Tapi kalau boleh jadi juga nilai Chromebase Alpha yang rendah, berkemungkinan item kita tu tidak mengukur apa yang sepatutnya diukur dan kita perlu semak balik soalan survey kita. Untuk ujian chi-square pula boleh digunakan untuk mengenal pasti perbezaan bagi data yang berskala nominal. Ujian chi-square ni termasuk dalam ujian bukan parametrik. Jadi sebenarnya terdapat beberapa sebab yang membolehkan kita gunakan ujian bukan parametrik ketika menjalankan suatu penyelidikan. Pertamanya, bila data kita tidak mematuhi syarat taburan normal ataupun dipanggil normal distribution. Yang kedua, apabila data kajian menggunakan skala pengukuran nominal dan ordinal. Jadi ujian chi-square ni sering digunakan untuk kebebasan ataupun chi-square test for independent dan digunakan untuk mengenal pasti perbandingan dua variabel dengan yang berskala nominal.
Sebagai contohnya, nak bandingkan variabel jantina iaitu kategori lelaki dan perempuan dengan niat membeli. Mana niat membeli itu merupakan DV. Sama ada signifikan ataupun tidak. Jadi kalau tengok dekat jadual ni, ujian chi-square menunjukkan tiada hubungan signifikan antara jantina dengan niat membeli. Sebabnya dekat sini dia punya asymptotic significance menunjukkan tiada signifikan iaitu berjumlah 0.30. Kenapa dia tidak signifikan? Sebabnya syarat untuk signifikan perlulah lebih kecil daripada 0.05. Jadi variable assumption bagi kategori jantina ialah 31 sel iaitu 91.2% didapati kurang daripada 5. Jadi ini bermaksud jantina tidak memiliki hubungan ataupun dia tidak berkait dengan niat membeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan berkaitan Man-Whitney-U dan juga Kruskal-Wallis. Man-Whitney-U digunakan untuk membandingkan dua pemboleh ubah, manakala Kruskal-Wallis pula digunakan untuk membandingkan 3 ataupun lebih pemboleh ubah ataupun kumpulan yang berbeza. Kami menggunakan Man-Whitney-U dan Kruskal-Wallis kerana hasil dapatan yang kami dapat tidak normal, jadi kami harus melakukan non-parametric test. Untuk Man-Whitney-U, untuk melakukan Man-Whitney-U, kita perlu tekan Analyze. Seterusnya, tekanan parametric test, Legacy Dialogues, dan tekan kepada 2 independent samples. Sebab Man-Whitney-U ni membandingkan 2 variable lah. Sini saya dah masukkan kita punya DV iaitu niat membeli, dan grouping variable ni saya masukkan jantina. Sebab saya nak bandingkan antara lelaki dan perempuan. Pastikan kotak Man-Whitney-U ni ditanda dan kita tekan OK. Sini kita dapat lihat kita punya dapatan. Kita dapat lihat lelaki seramai 20 orang, manakala perempuan seramai 41, menjadikan jumlah 61 responden. Mean rank dia kita dapat lihat bahawa lelaki mempunyai nilai yang tinggi iaitu 38.53, manakala untuk perempuan 27.33 sahaja. Untuk test statistik, kita lihat kepada Z-score. Z-score negatif 2.4. Dan kita lihat nilai signifikan sama ada hubungan ataupun tidak. Tengok nilai signifikan dia adalah 0.018. Jika dalam Man-Whitney-U, jika melebihi nilai 0.05, maka data tu adalah signifikan lah. Kita lihat kepada laporan kita. Ni dapatan yang kita dapat tadi. Sama. Ujian Man-Whitney itu menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara niat membeli iaitu DV dengan jantina lelaki dan juga perempuan. Kita lihat lagi. Median untuk lelaki 4.0, perempuan 3.8. Hasil dapatan dikatakan signifikan kerana melepasi syarat yang perlu melebihi nilai 0.05 menurut Cohen 1988. Saiz efek bagi perbezaan ini berada di tahap medium lah. Untuk mencari median, kita tekan Analyze.
ketik dan check explore. Okay. Dependent list kita masukkan DV kita, iaitu niat membeli. Factor list kita masukkan categorical. Jantina. Lepas tu kita tekan statistik, pastikan deskriptif dan juga ni tanda. Okay, continue. Okay. Okay. Di sini kita akan dapat lihatlah punya median, iaitu untuk lelaki 4.0, manakala untuk perempuan median dia adalah 3.8. Menurut Cohen, okay, size effect bagi male Whitney ni adalah medium. Macam mana untuk kita kira size effect? Okay. Dia punya formula adalah R. R ni merujuk kepada size effect. Z ni menunjuk kepada Z-score dalam jadual kita. Z-score ni bahagi punca kuasa N. N di sini menunjukkan jumlah sampel kita, jumlah responden. Okay. Jadi kita punya Z kita rujuk pada jadual kita. Di sini pun saya dah letak Z negatif 2, negatif 2.37. Kita bahagikan dengan punca kuasa. Sampel kita seramai 61. Sampel ni kita boleh lihat di sini lah. Yang ni total. Dan kita bersamaan dengan negatif 0.304. Yang mana jika 0.3 ni berada di tahap medium lah menurut Cohen 1988. Okay. Seterusnya kita akan melakukan ujian Kruskal-Wallis, yang mana sebelum kita melakukan ujian Kruskal-Wallis ni kita perlu melakukan visual binding dulu. Visual binding ni dia merujuk kepada kategori untuk membahagikan data tu dalam kategori yang berdasarkan nilai yang serupa. Jadi ia akan membantu kita lah. Untuk buat visual binding kita perlu tekan transform. Kita tekan visual binding. Okay. Saya masukkan umur. Okay. Di sini kita letak je kita punya nama baru. Tekan make up points. Okay, tekan equal ni dan masukkan number of cut points ni masukkan 2. So, apply. Tekan make labels. Then tekan OK. Kita dah selesai untuk visual binding. Okay, visual binding akan sini, akan naik di ujung jadual. Okay, di sini lah yang kita buat tadi. Okay. Jadi kita boleh proceed kepada kita punya Kruskal-Wallis. Okay, tekan analyze. Tekan non-parametric test. Legacy dialogues, dan di sini kita tekan K independent samples. Masukkan kita punya DV.
Sini DV saya adalah niat membeli. Dan grouping variable ni kita masukkan yang kita dah visual binding tadi, iaitu umur. Masukkan define range, minimum dan maksimum bahagian kita. Okey. Dan pastikan kotak Kruskal-Wallis ni ditanda. Okey, tekan OK. Result. Dapat lihatlah. Kita punya untuk pecahan pertama seramai 24 orang. Pecahan kedua 19 dan pecahan ketiga adalah 18. Okey. Sini kita tengok min rank paling tinggi adalah 2 hingga 3 ni. Ini dapatan untuk Kruskal-Wallis kita. Okay, kita tengok responden cukup 61. Test statistik ni sama. Kita lihat kepada nilai signifikan ataupun tidak. Okay. Sini nilainya adalah 0.93. Menunjukkan bahawa tidak signifikan lah. Balik kepada laporan kita. Okay. Yang Kruskal-Wallis ni menunjukkan hubungan yang tidak signifikan antara niat membeli DV kita dengan peringkat umur. Okay. Peringkat umur. Okay. Peringkat umur yang punya median tertinggi ialah grup 2 iaitu grup 2 iaitu 30 hingga 49 tahun. Dan grup yang ketiga ini iaitu 50 hingga melebihi 60 tahun, iaitu median dia ialah 4.0. Untuk mencari median sama je macam yang review tadi. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muna Izzah binti Muhammad Ramzi, nombor matrik 068142. Hari ini saya akan menerangkan tentang regresi. Regresi ini amat penting kerana membolehkan pengkaji mengkaji lebih banyak perkara berbanding dengan teknik ataupun kaedah yang lain. Bukan itu sahaja, keupayaan regresi ini lebih tinggi berbanding kolerasi. Regresi mempunyai pelbagai jenis kaedah, contohnya linear regression, multiple regression dan juga hierarchical regression. Sekarang, saya akan menerangkan tentang langkah-langkah untuk melakukan regresi pada SPSS bagi data yang telah dikumpul oleh pengkaji. Analyze dan pilih regresi. Seterusnya, pilih linear. Kemudian, pilih continuous dependent variables iaitu niat membeli dan pindahkan ke dalam kotak dependent. Setelah selesai, tekan pada independent variables iaitu ethnocentrism pelancong, gambaran makanan dan juga kebolehkepercayaan jenama. Seterusnya, tekan anak panah untuk memindahkan IV ini ke dalam kotak independent. Bagi metod, pengkaji perlu memastikan bahawa button enter telah dipilih. Kemudian, pengkaji perlu menekan pada butang statistik. Setelah itu, pilih yang berikut seperti estimates, confidence intervals, model fit, descriptive, part dan partial correlation dan juga collinearity diagnostic. Pada bahagian residuals, pilih case Y diagnostic dan outliers outside 3 standard. Tekan deviations dan continue. Kemudian, tekan options. Pada bahagian missing values, pilih exclude cases dan akhir sekali tekan continue. Pada bahagian ini pula, tekan butang plots. Kemudian, pilih receipt dan anak panah bawah bagi memindahkannya kepada kotak Y. Kemudian, tekan receipt sekali lagi dan anak panah bawah bagi memindahkannya kepada kotak X. Pada bahagian bernama Standardized Residual Plots, tekan tanda Normal Probability Plot. Kemudian, tekan Continue. Akhir sekali,
Button Save ditekan. Pada bahagian yang berlabel Distance, pilih kotak Mahalanobis dan Cooks. Tekan Continue dan seterusnya OK. Seperti yang dapat kita lihat, selesai sahaja melakukan pengiraan, data-data yang diperoleh akan dipaparkan. Data-data ini merangkumi multicollinearity, model summary, ANOVA, normality dan tidak lupa juga coefficients. Perkara pertama yang perlu dilakukan oleh pengkaji adalah correlation. Correlation ini merupakan langkah bagi pengkaji untuk menyemak sama ada ketiga-tiga IV antara ethnocentrism pelancong, kepercayaan jenama dan gambaran makanan mempunyai multicollinearity ataupun tidak, yang mana data yang diperoleh perlu melebihi daripada poin 3. Jadual menunjukkan bahawa data yang diperoleh oleh pengkaji menunjukkan bahawa ketiga-tiga IV ini mempunyai perkaitan. Sebagai contoh, ethnocentrism pelancong mencatatkan sebanyak poin 457. Bagi kepercayaan jenama pula adalah sebanyak poin 644 dan bagi gambaran makanan adalah sebanyak poin 851. Ketiga-tiga IV ini juga menunjukkan bahawa pengkaji melepasi syarat correlation, yang mana ketiga-tiga ini tidak melebihi daripada poin 7, yang mana pengkaji telah mencapai total sebanyak poin 657. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang coefficients. Pada bahagian ini, akan dilihat sama ada multicollinearity wujud ataupun tidak. Pada bahagian ini, pengkaji akan memberi fokus pada bahagian tolerance dan juga VIF. Hubungan bagi kedua-dua bahagian ini adalah terbalik. Tolerance merupakan petunjuk sejauh mana skala keseluruhan pemboleh ubah ethnocentrism pelancong tidak diterangkan oleh skala keseluruhan keboleh percayaan jenama. Sekiranya nilai tolerance lebih sedikit berbanding 0.10 menunjukkan bahawa hubungan ini mempunyai multicollinearity. Jadual menunjukkan bahawa tolerance yang diperoleh oleh pengkaji bagi skala ethnocentrism pelancong melebihi 0.10, iaitu mencatatkan sebanyak 0.831, dan bagi skala keboleh kepercayaan jenama pula mencatatkan sebanyak 0.557. Bagi VIF pula, seperti yang diketahui bahawa VIF merupakan pertentangan kepada tolerance. Sekiranya VIF value lebih daripada 10 menunjukkan adanya multicollinearity. Jadual menunjukkan bahawa skala keseluruhan bagi ethnocentrism pelancong melepasi 10, iaitu mencatatkan sebanyak 1.853, dan bagi skala keseluruhan keboleh kepercayaan jenama mencatatkan sebanyak 1.796. Oleh itu, multicollinearity wujud pada bahagian VIF ini. Kedua-dua data ini melepasi tahap yang ditetapkan bagi membolehkan perkara ini tidak ada hubungan yang kuat sehingga menjadinya multicollinearity. Pada bahagian ini pula, saya akan menerangkan tentang scatter plot atau dikenali sebagai outliers. Scatter plot ini dilakukan bertujuan untuk mengenal pasti IV manakah yang melebihi daripada 3.3 ataupun kurang daripada negatif 3.3. Menurut rajah data, terdapat dua outliers yang data keseluruhannya berada di bawah negatif 3.3. Sekiranya outliers yang bilangannya sangat kecil, tiada tindakan yang perlu diambil bagi membuang outliers tersebut dan pengkaji hanya perlu membiarkannya sahaja. Model summary ini berfungsi untuk membaca sejauh mana keseluruhan skala keboleh kepercayaan jenama
etnosentrisme pelancong dan juga gambaran makanan. Bagi mengetahui perkara tersebut, pengkaji perlu melihat pada kotak R-square. R-square bermaksud sejauh mana pemboleh ubah dalam niat membeli dijelaskan oleh model yang mengandungi 3 IV, iaitu keboleh kepercayaan jenama, etnosentrisme pelancong dan juga gambaran makanan. Jadual menunjukkan R-square mencatatkan sebanyak 0.500 dan telah mendapat 50% setelah didarab dengan 100. Perkara ini menunjukkan bahawa niat membeli boleh dijelaskan oleh keboleh kepercayaan jenama, etnosentrisme pelancong dan juga gambaran makanan sebanyak 50% variance. Ini menunjukkan bahawa model ini agak kukuh. Pada bahagian ini pula, saya akan menerangkan tentang ANOVA. ANOVA berfungsi untuk mengetahui data yang diperoleh oleh pengkaji itu sama ada signifikan ataupun tidak signifikan. Sesebuah data yang diperoleh itu perlulah berada di bawah 0.05 bagi menjadikannya signifikan. Rajah tersebut menunjukkan bahawa data yang diperoleh oleh pengkaji adalah signifikan. Hal ini dikatakan sedemikian kerana nilai yang diperoleh oleh pengkaji adalah sebanyak 0.01.